tolonglah, okey, janganlah dipersoalkan. Kenapa ada orang persoalkan, alah pensyarah tak apa boleh datang lambat, pensyarah tak apa clock in lambat pun tak merah. Okey, tapi korang kena faham, itulah flexibility yang sedikit yang tidak boleh dibandingkan lah dengan tanggungjawab besar mereka. Jadi hargailah pensyarah dan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua subscribers aku. Terima kasih kerana menonton video ini. Kepada yang baru menonton video ini adalah Aizana Sport, dan please jangan lupa subscribe channel ini ya. Untuk video kali ini aku nak berkongsi mengenai tugas pensyarah. Sekarang ni kita tengok ramai orang yang menyatakan tugas pensyarah ni relax. Okey, hanya datang kuliah, bagi kuliah, lepas tu dah tak ada dah. Dan ramai orang juga cuba mempertikaikan kebebasan ataupun flexibility pensyarah, terutamanya dari segi waktu datang bekerja. Sekarang ni aku nak explain, okey, apakah tugas pensyarah sebenarnya selain daripada mengajar. Tugas pensyarah yang pertama ialah, sudah tentu sebagai pensyarah perlu terlibat dalam pembelajaran dan pengajaran, menyediakan kertas kuliah, okey, menyediakan material, menyediakan nota kuliah, menyediakan soalan peperiksaan, menyediakan skema peperiksaan, skema jawapan peperiksaan. Itu adalah tugas pensyarah. Tugas pensyarah bukan hanya menyediakan nota kuliah, bagi kuliah pumpang lepas tu habis, tetapi okey, pensyarah juga terlibat dalam membuat kertas-kertas soalan peperiksaan, membuat skema-skema jawapan, nilai skrip jawapan pelajar, berfikir menentukan bagaimanakah cara untuk mendekati ataupun mengajar pelajar sesuai dengan keadaan semasa. Sebab sekarang ini keadaan pandemik, jadi pensyarah perlulah sesuaikan dengan keadaan semasa, macam guna online, ataupun kita perlu tahu apabila pelajar ni tak ada di kampus, okay, dan pelajar berada di rumah, tidak bersemuka dengan pensyarah, jadi dia punya level of distraction tu adalah sangat tinggi. Jadi pensyarah ini perlu berfikir bagaimana untuk memastikan bahawa teaching and learning ini berlaku dengan jayanya. Jadi itu adalah tugas pensyarah, itu adalah main job, core business untuk pensyarah. Yang kedua ialah terlibat di dalam penyelidikan. Bukan hanya sekadar memberi syarahan saja, pensyarah ini juga terlibat dalam penyelidikan, memohon grant, mencari sumber-sumber dana untuk melakukan penyelidikan. Dan juga tugas untuk mencari dana penyelidikan ni bukan senang, bukan hanya petik jari terus dapat duit lah. Pensyarah ni kena tulis geran, okey, kena tulis geran, dan nak tulis geran ni bukannya ambil masa 10 minit ataupun mungkin setengah jam. Penulisan permohonan geran ni mengambil masa berhari-hari. Bukan hanya menulis proposal geran saja, tapi kita kena hantar proposal tersebut, dan kita kena defend, kita perlu bentangkan di jawatan kuasa panel, dan tak semestinya kita akan dapat geran tu. Ini adalah tugas kedua yang pensyarah perlu fikirkan. Yang ketiga ialah terlibat dalam penulisan kertas saintifik. Selain daripada mengajar, selain daripada mencari geran, hasil daripada penyelidikan pensyarah tersebut perlulah diterbitkan, perlu dah dipersembahkan kurang-kurangnya di dalam dunia akademia ataupun kepada dunia saintis. Apabila penyelidikan berlaku, okey, sudah tentu pensyarah tersebut perlu menulis dan membentangkan kertas kerja ataupun membentangkan hasil penulisan mereka di dalam dunia akademia, supaya hasil penyelidikan itu dikongsikan kepada para akademia untuk dikembangkan ilmu tersebut. Dan penulisan kertas kerja, penulisan jurnal ataupun penulisan artikel saintifik ni bukan macam tulis cerpen. Even tulis cerpen tu pun susah kan. Nak tulis cerpen, nak tulis puisi pun letih kan. Begitu jugalah dengan penulisan kertas saintifik ni, bukan senang dek, bukannya boleh tulis dalam masa sehari. Sebab data-data artikel pensyarah itu diterbitkan dalam jurnal-jurnal. Penulisan artikel tu perlulah mencapai satu tahap yang tertentu, dari segi hipotesisnya, dari segi kaedah penyelidikannya, dari segi dapatannya, dari segi perbincangan terhadap hasil dapatannya, semua akan dinilai oleh
para pakar untuk jurnal tersebut. Jadi benda ni bukan senang dek. Dia bila kita hantar, bila pensyarah tu hantar kepada jurnal tersebut, bukan terus publish dek. Dia akan kadang-kadang kena tendang, kena buat pembetulan, lepas tu kena hantar, lepas tu kena tendang lagi. Benda tu bukan mengambil masa sehari ataupun 2 hari, okey, bahkan boleh mengambil masa lebih daripada 6 bulan dek. Yang paling cepat 3 bulan lah. Ada yang bertahun-tahun pun dapat terbitkan satu jurnal. Bukan senang dek nak jadi pensyarah ni. Yang keempat, terlibat dalam projek-projek perundingan. Selain mengajar, selain membuat penyelidikan, menulis kata kerja, pensyarah ini juga perlu terlibat dalam aktiviti konsultasi sebagai orang yang berada dalam dunia akademik. Jadi kepakaran mereka diperlukan, okey, dalam menasihati, mungkin membuat kolaborasi dari segi consultation untuk memberi nasihat kepada agensi-agensi tertentu. Dan ini juga bukannya terus dapat petik sekali 10 datang dek. Kita perlu ada hubungan yang kuat dengan pihak industri, barulah industri tu nak ambil kita sebagai konsultan mereka. Okey, bukan main-main macam tu saja. Yang kelima, terlibat dalam aktiviti kemasyarakatan. Bukan hanya pensyarah ni bukan hanya mengajar pelajar saja, tetapi pensyarah ini juga terlibat dalam aktiviti kemasyarakatan. Okey, macam contoh buat seminar, hasil dapatan kajian tu mungkin boleh dikongsikan kepada orang ramai. Jadi istilah-istilah teknikal yang kita gunakan dalam dunia akademia tu, yang pensyarah gunakan dalam dunia akademia tu, perlulah downgradekan kepada ayat yang lebih mudah supaya semua lapisan masyarakat faham. Itu pun satu kerja dek. Bukan hanya petik terus buat dek. Itulah 5 tugas pensyarah. Tugas pensyarah ni bukan senang dek, bukannya hanya masuk dalam bilik kuliah bagi bumpang bagi syarahan, lepas tu belah macam tu. Ramai orang kata pensyarah ni relax. No, tugas pensyarah ni berat. Material pengajaran, contoh kalau pensyarah tu mengajar kursus sains sebagai contoh, modul sains tu pensyarah itu perlu develop sendiri. Pensyarah tu perlu wujudkan learning outcome dia, perlu wujudkan learning unit dia, perlu berfikir macam mana nak buat assessment ataupun menilai pelajar tersebut, sebab semuanya di atas tanggungjawab pensyarah itu. Dan kalau student fail kursus tu, pensyarah juga yang kena jawab. Zaman sekarang pensyarah ni adalah orang yang paling vulnerable, paling mudah dipersalahkan, walaupun pelajar tersebut yang tak cakna terhadap diri dia sendiri. Yang keenam, pensyarah ni juga ada yang terlibat dalam posisi pentadbiran. Okey, kalau kita tengok ada pensyarah yang dilantik menjadi dekan ataupun mungkin menjadi penyelaras kursus. Jadi selain daripada tugas-tugas akademik, pensyarah ini juga terlibat dalam aktiviti pentadbiran ataupun posisi pentadbiran, yang mana benda ni memerlukan pensyarah ni menjadi orang yang multitasking. Jadi aku rasa kepada yang berfikir masih nak mempertikaikan tugas pensyarah tu, mungkin lepas tengok video ni korang lebih terbuka lagi lah, lebih memahami tugas-tugas pensyarah yang sebenarnya. Sebab itulah pensyarah ini diberi sedikit flexibility, okay, dari segi macam boleh datang kerja lewat sikit ke, sebab kerja pensyarah ni dia bukan hanya pukul 8 sampai pukul 5 saja. Kadang-kadang malam-malam pun ada student WhatsApp, ada student email bertanyakan mengenai, sebab pelajar ni dia student life dia sepenuh masa menjadi student. Jadi kadang-kadang dia ada tanya soalan tengah malam. Kadang-kadang apabila kita buka dalam sistem tu, okay, kita buka satu discussion, dan kadang-kadang pelajar ni dia tak respon pada waktu bekerja. Kadang-kadang tengah malam dia dapat masa tu lah dia ada masa untuk dia buat assignment tu, dan mungkin dia respon, mungkin dia tanya kita. Itulah kita sebagai pensyarah perlu respon juga kepada para pelajar tersebut. Bukannya kita kata tak boleh, ni bukan waktu pejabat, jadi saya akan respon esok. Tak. Sebab itulah pensyarah ni diberi sedikit flexibility, sebab pensyarah ni sebenarnya jadual kerja dia orang dia tidak tetap. Kadang-kadang hujung minggu pun ada kerja, okay? Kadang-kadang hujung minggu ada pensyarah dia jadi penasihat kepada kelab tu. Kelab ni student buat aktiviti, pensyarah tu kena pergi. Kadang-kadang aktiviti di college ada pensyarah dilantik menjadi fellow, okay? Ada buat syuarat jawatan kuasa pelajar di college, okay? Jemput pensyarah sebagai fellow datang, pensyarah kena datang. Jadi kerja pensyarah ni sebenarnya tak tentu masa. Kadang-kadang Sabtu, Ahad pun kerja, kadang-kadang tengah malam. Kalau ada kawan aku yang jadi fellow tu, tiba-tiba ada student sakit malam-malam. Jadi pensyarah yang terlibat, yang jadi fellow, yang jadi pengetua college, bekerja juga untuk menguruskan pelajar tersebut. Bukannya kata tak boleh sebab saya kerja hanya pukul 8 sampai pukul 5. Jadi korang kena faham keadaan ni, okay? Kerja pensyarah bukan mudah. Jadi jangan pertikaikan ataupun mempersoalkan flexibility para pensyarah yang diberi tu, sebab tanggungjawab pensyarah ni besar. Dalam sebuah institusi tu kita kena faham
pensyarah dan pelajar adalah dua elemen penting di dalam institusi pendidikan. Macam juga sekolah, perlu ada murid dan cikgu. Kalau tak ada cikgu, tak ada murid. Kalau tak ada murid, tak ada cikgu. Kalau tak ada kedua-dua komponen ni, maka tak adalah elemen-elemen lain di dalam sekolah. Macam juga dalam universiti, dua komponen penting dalam universiti adalah pensyarah dan pelajar. Sebab itu tujuan universiti itu diwujudkan. Pelajar belajar dengan pensyarah, pensyarah mengajar pelajar. Kalau tak ada dua-dua elemen pensyarah dan pelajar ni, maka jawatan-jawatan lain pun tak boleh jugalah. Termasuklah bos-bos, termasuklah bos-bos yang bukan akademik tu. Sebab tujuan institusi pengajian tinggi ataupun institusi pendidikan ni diwujudkan adalah untuk mengajar ataupun untuk mendidik ataupun untuk melahirkan modal insan. Jadi tolonglah, janganlah dipersoalkan. Kenapa ada orang persoalkan, alah pensyarah tak apa, boleh datang lambat, pensyarah tak apa, clock in lambat pun tak merah. Tapi korang kena faham, itulah fleksibiliti yang sedikit yang tidak boleh dibandingkan lah dengan tanggungjawab besar mereka. Jadi hargailah pensyarah dan guru. Itu saja video daripada aku kali ini. Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa korang kena subscribe, korang kena like, komen, share dan please ketik butang loceng untuk mendapat notification terkini daripada aku. Setakat ini saja. Terima kasih. Assalamualaikum dan bye bye.